Okey. Dah selesai dah tu cerita tentang kertas. Satu sedikitlah gambaran ni, refresh balik asas nombor. Jadi cikgu harap untuk asas nombor tu sekurang-kurangnya 2 markah tu tak ada dilepaskan macam tu je. Okey, kita pergi pada kertas 2. Lagi ni kita ringan sikit ya. Okey. Nampak macam senang tapi ada juga soalan-soalan trik ni. Okey, kertas 2 ke barang kalian. Dah cuba ke belum? Dah cuba belum? Belum. 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 Okey. Ada tak modul dengan kamu? Ada. Ada. Okey. Baik, yang ni pun barangkali ni antara soalan yang paling kurang guna kalkulator. Tak payah guna pun. Cuma kamu kena kira tu kena betul lah, jangan careless. Dan untuk jawab soalan kebarangkalian, bermakna kamu kena membaca dan memahami soalan yang panjang tu. Nampak soalan panjang tapi jalan kerja dia tak sepanjang soalan. Antara istilah-istilah yang kamu akan jumpa dalam kebarangkalian, yang pertama ruang sampel. Ruang sampel ni, ruang sampel. Ruang sampel ialah semua jawapan yang memenuhi peristiwa-peristiwa yang berlaku. Okay, biasanya ruang sampel ni kita letak dalam tata tanda set. Macam kita, adik-beradik kita ada 3 orang, Ali, Abu, Ahmad. Jadi keluarga Ali, Abu, Ahmad tu letak dalam satu kurungan set. Itu je 3 orang ni anak dia, adik-beradik dia, contohnya macam tu. Okay, baik, kebarangkalian ni ialah ilmu tentang kita membuat jangkaan. Kebarangkalian ni sebenarnya ilmu untuk asal-asalnya ilmu perjudian. Orang yang yang main judi ke dia nak gunakan ilmu kebarangkalian ni untuk menang asal-asalnya. Tapi kita ni nak tahu kebarangkalian ni untuk ilmu tu. Ya. Okay, jangan salah guna sudah. Okay, soalan nombor 7. Cuba kita tengok pergi Kelantan sekejap. Okay, percubaan SPM Kelantan 2020. Rajah menunjukkan beberapa keping kad yang berbentuk bulat yang berlabel nombor genap dan nombor ganjil dalam sebuah bekas M dan N. Ni nombor genap, ganjil. Genap, ganjil. Yang ni pula ganjil, genap, ganjil. Maknanya bekas M ni ada nombor genap, ada nombor ganjil. Bekas N ni pun ada nombor genap, ada nombor ganjil. Okey. Tengok apa dia punya syarat-syarat dia. 2 keping kad dipilih secara rawak, 1 dari bekas M dan 1 lagi dari bekas N. Dan kad itu dicatat sebagai satu kesudahan nombor 2 digit. Macam mana nak jawab soalan yang pertama? Senaraikan ruang sampel. Maknanya kita pilih 1 daripada bekas M, pilih 1 dari bekas N. Ada satu cara nak bantu kamu supaya kamu tak termiss nombor-nombor tu, ialah dengan lukis gambar rajah pokok. Ni cikgu cuba buat lah ni. Okay. Katalah kad pertama tu daripada bekas M. Bekas M ni ada 4 kad. Nombor 4, 9, 2, 5. Maknanya kali pertama saya ambil kad tu mungkin saya dapat 4. Ataupun saya boleh dapat kad nombor 9 atau dapat kad nombor 2 atau kad nombor 5. Okey, itu kad daripada bekas M. Okey. Kali daripada bekas N, saya akan dapat kad yang kedua kan? Cikgu akan dapat kad yang kedua. Okey, lepas cikgu dah ambil 4 ni, ada dalam bekas N ni ada 3 je kad. Jadi cikgu boleh dapat kad nombor 7, kad nombor 8, kad nombor 3. Okey. Itu kalau kad yang pertama nombor 4 tadi. Kalau kad nombor 9 pun sama juga. Lepas tu cikgu boleh dapat kad 7, kad 8, kad 3. Ataupun mula-mula dapat kad 2. Lepas tu saya boleh dapat kad 7, kad 8, kad 3. Ataupun cikgu mula dapat dalam bekas N tadi dapat kad nombor 5. Lepas tu kad dalam bekas N boleh dapat nombor 7, boleh dapat nombor 8, boleh dapat nombor 3. Jadi nak jawab soalan A ni, cikgu dalam bentuk pasangan. Nampak kesudahan 2 nombor digit. Cikgu tulis dalam bentuk pasangan. 4, 7, 4, 8.
Nampak tak cikgu tulis kat sini dalam bentuk pasangan 4, 7, 4, 8. Maksudnya mula kad dapat nombor 4, kad daripada yang kedua daripada bekas N nombor 7. Okay, kita ikut je ranting pokok kita ni. 4, 7, 4, 8, 4, 9. 4, 3. Ataupun 9, 7, 9, 8, 9, 3. Ataupun 2, 7, 2, 8, 2, 3. Atau 3, 7, 3, 8. Ni 3 ni, ni 5. Okay, sebut lain, tulis lain kan. Okay, 5, 7, 5, 8, 5, 3. Okay, kamu tulis sekarang ni. Tulis ruang sampel kita. Mana jawapan-jawapan yang mungkin. Tulis sekarang. Cikgu bagi masa. Okay. Dah. Okay. Dah tulis dah. Cikgu je. Tulis dulu. Dah. Apa? Dah. Siapa? Bagi kawan. Sekejap sikit. Cikgu dah. Dah. Okay, sekarang ni itu jawapan kita. Itu saja jawapan kita. Kita jangan pilih cerita benda lain. Itu saja set kita. Okay, sekarang ni jawab soalan A dah settle dah ni. Dia kan 6 markah kan. 6 markah tu, A ni dah 2 markah settle. Dah betul. Okay, sekarang jawab B pula. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, hitung kebarangkalian bahawa. Okay, maknanya ada 2 benda yang kamu kena buat kat sini. Yang pertama, kamu kena senaraikan semua kesudahan untuk peristiwa. Yang kedua, jawab kebarangkalian tu berapa. Okay, yang pertama, peristiwa pertama. Kedua-dua kad berlabel nombor perdana dipilih. Kena tahulah nak jawab soalan ni apa dia nombor perdana. Nombor perdana maknanya nombor yang tak boleh, yang boleh membahagi, boleh dibagi dengan satu dan diri dia sahaja. Contoh, kalau 4 ni nombor perdana tak? 4 ni bukan nombor perdana sebab dia boleh bahagi dengan 1, boleh bahagi dengan 2, boleh bahagi dengan 4, boleh bahagi dengan nombor lain daripada 4. 4 bukan nombor perdana. 9 nombor perdana tak? 9 pun bukan nombor perdana. Sebab 9 boleh bahagi dengan 1, boleh bahagi dengan 3, boleh bahagi dengan 9. Dia boleh bahagi dengan nombor lain. Asalkan nombor tu boleh bahagi dengan nombor lain, dia bukan nombor perdana. Jadi nombor perdana yang dekat sini ialah nombor 2. 2 dengan 5. Jadi yang ni tak boleh ambil ni jawapan ni. 4, 7 sebab dia kata kedua-dua kad mesti nombor perdana. 4, 7 tak boleh. 4, 8 tak boleh. 4, 3 boleh tapi 4 tak boleh. Tak boleh, kena buang juga. 9, 7 tak boleh. 98 pun tak boleh. 93 pun tak boleh. 27 boleh tak? Boleh. 2 Boleh. nombor perdana. 7 pun nombor perdana. Jadi 27 ni boleh ambil. Satu jawapan. 28 tak ambil. 23? Boleh. 2 ni nombor perdana. 3 ni pun nombor perdana. Yang ni kita boleh ambil. 5, 7? Boleh. Boleh. 5 nombor perdana, 7 nombor perdana. 5, 8? Tak boleh. Boleh. Boleh Tak. tak? 5, 8. 5 ni nombor perdana, 8 nombor perdana. 5, 8. Tak boleh. Tak. Boleh sebab boleh. 8 ni, sebab 8 ni No. boleh bagi 1, boleh bagi 2, boleh bagi 4 lagi boleh bagi 8. Banyak betul nombor dia boleh bagi. Jadi ni 8 bukan nombor perdana. 5, 3? Perdana. Boleh. Boleh rasanya. 3 nombor Boleh. perdana. Bagus. Jadi itu je nombor yang kita pilih. 2, 7, 2, 3, 5, 7, 5, 3. Kamu baru dapat 1 markah. Baru 1 markah senaraikan semua kesudahan yang mungkin. 1 lagi markah ialah hitung kebarangkalian. Berapa jawapan ada ni? Ada berapa jawapan ni? 1, 2, 3, 4. 4 daripada berapa jawapan semua tadi?
12. 12. Jadi jawapan dia 4/12. Senang tak? Senang. Senang. Kan? Okey. B2 pula. B2 maksudnya soalan dia ulang macam ni balik. Dengan menenaraikan semua kesudahan yang mungkin, hitung kebarangkalian bahawa kad berlabel kuasa 2 sempurna. Kad berlabel kuasa 2 sempurna. Atau kad berlabel nombor gandaan 4 dipilih. Dia sekarang ada perkataan yang kamu kena hati-hati ni, perkataan atau. Atau maknanya salah satu dipenuhi, kita ambil jawapan tu. Okey. Kuasa 2 sempurna maknanya apa? Kuasa 2 sempurna tu 1 kuasa 2 1, 2 kuasa 2 4. 4 kat sini boleh pakai lah ni. 3 kuasa 2 9. 9 ni boleh pakai ni. Lagi apa? 4 kuasa 4 16 dah tak ada kan? Jadi 4 dengan 9 ni kuasa 2 sempurna 4 dengan 9 kuasa 2 sempurna. Okey. Satu lagi, kad berlabel nombor gandaan 4 dipilih. Gandaan 4 ni lah. 4 boleh, 8 pun boleh. Okey, sekarang ni macam mana? Apa yang kita nak pilih sekarang ni? 4, 7 boleh tak? Tak. 4 ni kuasa 2 sempurna tak? Baik. Ya. Nak pilih tak 4, 7 ni cikgu tanya? 4, 7 ni kita nak pilih tak? Terbagi pula jawapan. 4, 7 ni macam mana? 4 ni kan gandaan kuasa 2 sempurna kan? Ni 2 kuasa 2 betul? Sebab dia kata atau tak kisah. Walaupun 7 ni bukan gandaan 4, tapi sebab dia kuasa 2 sempurna, salah satu tu dipenuhi, kita ambil. 4, 7 ni kita ambil. 4, 8? Boleh. Ya boleh. 4, 3? Boleh. Boleh. 9, 7? Boleh. Tak. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. 97 tak boleh. 9 ni berapa kuasa 2? 9, 7 ni 9 ni berapa kuasa 2? 81. 3 kuasa 2 kan? 3 kuasa 2 9 betul? Jadi dia boleh ambil ni, 9, 7 ni boleh ambil. Sebab 9 ialah 3 kuasa 2. 3 kuasa 2 sama dengan 9. Jadi dia kuasa 2 sempurna, kita boleh ambil 9, 7. Okay, 9, 8. Boleh tak? Boleh. 9, 3 boleh tak? Boleh. Boleh. 2, 7? 2, 7 tak kan? 2, 7 tak boleh. 2, 8? Gandaan 4 ni. Gandaan 4 tak 8 ni? 2, 8 kita ambil. 2, 3? Tak. Tak. 5, 7? Boleh. Tak. 5, 7 ambil tak? Tak. Arifin? Tak. Tak. 5, 7 tak. Kenapa kita tak ambil 5, 7? 5 ni bukan kuasa 2 sempurna. 7 pun bukan kuasa 2 sempurna. 5 ni bukan gandaan 4. 7 pun bukan gandaan 4. Jadi 5, 7 ni dua-dua syarat pun tak dipenuhi. Okey. 5, 8? Boleh. Boleh. 5, Boleh. 3? Tak. 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 Okey. Jadi yang kita pilih cuma 4, 7, 4, 8, 4, 3 sebab dia ada gandaan 4. Lepas tu 9, 7 sebab ada kuasa 2 sempurna 9. 9, 8, 9, 3. Itu sebab dia kuasa 2 sempurna. Baik. Lepas tu 2, 7 kita tak ambil. 2, 8 sebab ada gandaan 4. 2, 3 tak. 5, 7 pun tak. 5, 8 sebab ada gandaan 4. 5, 3. 5, 3. Apa dah. 5, 3 ni kita tak ambil. Okay. Jadi yang kita ambil ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa jawapan? 8 kan? 8 daripada berapa? 12. 12. Okay. Jadi jawapan dia 8/12. Kamu tulis. Tulis jawapan dia. Okay, 1 minit cikgu bagi. 1 minit cikgu bagi. Selesaikan jawapan-jawapan tadi. Boleh? Boleh? Boleh. Dah, boleh cikgu move on? Boleh kita move kepada soalan lain? Boleh. Tadi Kelantan, sekarang kita pergi Melaka. Sekarang kita pergi Melaka pula. Jadual menunjukkan 2 kumpulan
kumpulan murid yang terlibat dengan pembentangan kerja projek matematik. Grup 1, Aidan, Fazlina, Elisha dan Luqman. Kumpulan 2, Zaim, Syakila dengan Damia. Okey, seorang murid dipilih dari setiap kumpulan untuk membuat pembentangan kerja projek. Senaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi ruang sampel ini. Sama macam tadi juga kan, senaraikan ruang sampel. Anda boleh menggunakan huruf besar A untuk Aidan dan seterusnya. Lepas tu, satu cara nak bagi kita jangan terceceh, apa dia? Buat gambar rajah pokok. Ni nama dia gambar rajah pokok. Kumpulan 1, kalau cikgu pilih Aidan, cikgu boleh pilih Aidan, boleh pilih Fazlina, boleh pilih Elisha, boleh pilih Luqman. Kumpulan kedua, cikgu boleh pilih Zaim. Kalau dah pilih Aidan, Aidan dan Zaim. Aidan dan Syakila, Aidan dan Damia. Okey. Ataupun cara kedua, mula dapat pilih Fazlina. Lepas tu, pilih Fazlina dan Zaim, Fazlina dan Syakila, Fazlina dan Damia. Ataupun Elisha dengan Zaim, Elisha dengan Syakila, Elisha dengan Damia. Okey, atau Luqman dengan Zaim, Luqman dengan Syakila, Luqman dengan Damia. Okey, ini gambar rajah pokok nak bantu kamu untuk supaya tak terceceh. Tak terceceh pasangan-pasangan tu. Okey, jadi sekarang kamu senaraikan semua kesudahan. Sebab dia kata boleh pakai A huruf-huruf kan. Kita pun senaraikan dalam bentuk huruf. Okey, kamu tak tulis S ni pun tak apa. Cikgu tulis S ni, cikgu nak beritahu S ni ialah keluarga jawapan ni lah. Tapi yang patut kamu tulis ialah tanda set ni. Tanda set. Ini satu pasang A dengan Z, A dengan S, sepasang cikgu letak dalam kurungan A dengan D, macam tu cara dia. Okay. Kamu letak dulu jawapan-jawapan tu. Cuba buat sekarang. Baik, berapa markah kita dapat untuk senaraikan kesudahan ni? Ruang sampel ni. 3. Okey, betul. 3 banyak mana? 1. 2 tu. 3 markah. Berapa markah ni? Untuk ruang sampel berapa markah? Tadi cikgu dah beritahu. Berapa markah? 1. Dari tu? Berapa? 2 markah. 2 markah. Untuk ruang sampel mesti 2 markah. Okey. Kalau sebab apa dia bagi 2 markah? Kalau kamu terkurang 1 atau 2 dia akan tolak 1 markah. Okey, itu dia punya point lah. Okey, sekarang ni jawab soalan bawah pula. Senaraikan semua kesudahan yang mungkin dan cari kebarangkalian bagi peristiwa tersebut bahawa Aidan atau Damia dipilih. Maknanya dalam grup tu Aidan ada pun kita ambil jawapan tu, atau Damia saja ada pun kita ambil jawapan tu. Okey, cuba kita tengok. AZ boleh ambil tak AZ ni? AZ boleh, AS boleh, AD boleh. Okey, sebab ada Aidan. Okey, FZ tak payah, tak boleh FZ kita tak ambil, FS tak ambil, FD boleh tak? FD boleh tak ambil? Boleh kan? Sebab ada Damia kan? Dia kata tak kisah, asalkan Aidan atau Damia. Jadi ada Damia dalam grup tu kita ambil. FD kita ambil. EZ? Tak. Tak. ES? Tak. Tak. ED? Boleh. Boleh. LZ ni? Tak. Tak. LS? Tak. Tak. LD? Boleh. LD. Boleh. Jadi yang Boleh. ini saja yang kita ambil. Okey. Berapa kebarangkalian kita nak pilih orang-orang ni ikut syarat tadi ni, Aidan atau Damia dipilih? Berapa jawapan kat sini? 6/12. 6/12. Kalau soalan kebarangkalian kamu tak kecilkan pun tak apa. Nak jadikan 1/2 pun boleh, tapi dengan syarat bila kecil jangan salah. Kamu tersilap 3/2 contohnya. Salah lah, jawapan akhir salah. Dia kira jawapan akhir. Okey. Baik, tengok syarat yang kedua pula. Senaraikan semua kesudahan yang mungkin dan cari kebarangkalian peristiwa nombor 2 pula. Sekurang-kurangnya seorang murid perempuan terpilih. Siapa yang perempuan kat sini? Aidan ni perempuan ke lelaki? Laki. Laki. Biasa nama Aidan ni lelaki. Nama yang Damia. Aida perempuan. Aidan ni mesti lelaki, kita anggap dia lelaki. Lelaki, Fazlina perempuan, Elisha perempuan, Luqman lelaki. Dia kat sini Syakila dan Damia perempuan. Sekurang-kurangnya seorang mesti budak perempuan. Okey. AZ nak tak? AZ boleh? Tak. Tak boleh. Tak boleh? AS? Tak boleh. AS? Boleh. Tak boleh. Boleh. AD? Tak boleh, tak boleh.
Boleh. Boleh. Boleh. Yang F boleh. Sebab Fazlina F, Z, D, F, F Boleh. boleh. E ni Elisha. Okay, EZ boleh, ES boleh, ED boleh. Luqman dengan Z tak boleh, Luqman dengan Syakila boleh. LS boleh, LD Boleh. LD boleh. Jadi boleh yang ni je. Berapa kebarangkalian dia? 10/12. Okay, 10/12 tak nampak kat bawah tu. 10/12. Nampak tak 10/12 bawah tu? 10/12 ni? Nampak ego nampak. Nampak? 10/12. Macam tu lah. Kalau kamu nak kecilkan 5/6. Okay. Baik, kita gerak ke soalan negeri Perlis pula. Dari Melaka kita pergi Perlis pula. Okay. Rajah menunjukkan kotak P dan kotak Q yang mengandungi 3 sampul pakej pelancongan dan 4 sampel voucher hadiah. Kelas saya sebelum ni mungkin pernah jawab tapi tak apa, kita ulang banyak kali bagi ingat. Baik. Ni ada kotak yang pertama ni ada voucher pergi Langkawi, Pulau Pinang, Cameron Highland. Kotak Q ni voucher duit. Setiap pelanggan yang membelanjakan RM6,000 dan ke atas di sebuah kedai elektrik diberi satu peluang untuk cabut sepucuk sampul yang mengandungi pakej pelancongan dari kotak P dan satu cabutan voucher hadiah dari kotak Q. Katalah kamu beli peti sejuk harga RM6,000 contoh. Katakan kamu beli peti sejuk harga RM6,000, kamu dapat cabutlah 2 ni dalam 2 kotak ni. Okey, soalan pertama, lengkapkan kesudahan peristiwa yang mungkin dalam jadual di bawah. Lengkapkan sekarang. Lengkapkan ni berapa markah? 1. 2. Lengkapkan kesudahan berapa markah? 2. 1. 1. 2. 2 markah. 2 markah. Dan kalau soalan yang macam ni, yang dah diberi kotak, dia suruh lengkapkan, janganlah salah. Sebab dia bagi contoh, dia bagi dah contoh L 150. Kita pun fikir sikit, L ni apa? L ni Langkawi, 150 ni voucher. Ni semua lengkapkan dia punya voucher RM20. Pulau Pinang P, voucher duit. Cameron Highland C. C ni pun dia dah bagi satu clue untuk cari jawapan. C 80. Maknanya lain tu C, ini semua voucher. 2 markah. 2 markah daripada A, 4 markah daripada B. B tu 2 markah, 2 markah. Dia akan jadi 2 markah, 2 markah, 2 markah macam tu. Jadi yang pertama ni 2 markah. Tak payahlah tulis apa. Tak payahlah buat lagi gambar rajah pokok sebab dia dah bagi jadual ni. Dah takkan tertinggal jawapan-jawapan tu. Baik. B. Dengan menyenaraikan kesudahan yang mungkin bagi peristiwa itu, cari kebarangkalian bahawa pelanggan itu memenangi pakej pelancongan ke Langkawi. Dia dapat pergi Langkawi dan atau perkataan dia atau. Jadi kalau atau ni salah satu pun tak apa. Voucher hadiah 100. Okay, cuba kita tengok nak cari jawapan. Dia dapat pergi Langkawi, jadi semua jawapan kat sini kita ambil. Yang 4-4 ni semua kita ambil. Atau yang 100 voucher RM100. Maknanya yang ni pun kita boleh ambil ni. P100, C100. Okay. Apa jawapan dia? Kita boleh ambil semua ni, L yang daripada RM50 sampai ke 150. Atau dia dapat voucher yang 100, P100, C100. Dapat tu. Itu jawapan dia. Kamu baru senaraikan saja sebab dia ada 2 bahagian ni. Senarai, cari kebarangkalian. Senarai ni, kamu senaraikan ni berapa markah? Berapa markah senaraikan ni? 2 ego. 2. 2, senarai 2. 1. 1. Satu lagi datang dari mana? Dah punya ni. Yang apa tu ke? Yang apa? Azrina. Kebarangkalian. Yang kena Rizal? akhir. Yang ada per tu. Jawapan akhir. Jumlah Jawapan akhir. Okey, berapa jawapan? Ada berapa jawapan kat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ada berapa jawapan? 6 Semua per dia berapa jawapan 12. dekat satu kat atas? 12. 12. Okey, baru dapat 1 markah dekat senaraikan jawapan, 1 lagi markah jawapan kebarangkalian. Sekarang tengok peristiwa yang kedua pula. Pelanggan itu tidak memenangi pakej pelancongan ke Cameron Highland dan, nampak dan, dia tak pakai atau, dia pakai dan, voucher hadiah yang bernilai 150. Allah.
Pelanggan itu tidak memenangi pakej pelancongan ke Cameron Highland dan 150. Maknanya syarat dia mesti dia tak dapat Cameron Highland dan 150. Kita tolak yang ni je lah. Tolak satu ni je. Tolak satu ni aja, tapi kamu tak boleh terus bagi jawapan kebaran kalian. Kamu kena tulis dulu jawapan pasangan. Jadi B yang kedua ni, cikgu tulis balik semua. Kamu tulis balik semua, tapi jangan masukkan ni C dengan 150. Tak adalah C 150 ni tak ada, cikgu tak masukkan. Jadi jawapan akhir dia berapa? Kebaran kalian dia berapa? 6. Takkan 6 juga. 11/12 ke? 11/12. Tu kebaran kalian. 11/12. Senang tak soalan kebaran kalian ni? Senang. Soalan kebaran kalian ni mesti buat. Sebab soalan ni senang. Dia tak ada pakai kalkulator pun. Kan? Tak ada pakai kalkulator. Okey, dari Perlis kita terbang ke Terengganu. Mandi tu. Terengganu right. Sebuah kotak mengandungi 4 guli berwarna merah, biru, hijau dan kuning. 2 biji guli diambil secara rawak satu persatu. Dari bekas itu tanpa pengembalian dan warnanya dicatat. Kamu kena hati-hati, ada satu ayat ditambah kat sini, tanpa pengembalian. Okay, cikgu lukislah kotak tu dulu. Cikgu lukis dulu kotak ni. Bekas ni ada 4 biji, ambil daripada bekas ni. Dan bila kita dah ambil satu biji, kita tak pulangkan balik ke dalam bekas ni. Jadi yang ni kita guna gambar rajah pokok macam tadi. Kalau guli pertama kita ambil daripada bekas tu, mungkin kita dapat merah, mungkin dapat biru, mungkin dapat hijau, mungkin dapat kuning. Lepas kita dah dapat merah, kita dah keluarkan merah, kita tak masuk balik dalam bekas tu. Jadi bila cabut kali kedua, mungkin kita akan dapat guli biru yang tinggal tu, atau guli hijau, atau guli kuning. Guli merah tak ada lah Guli merah kita dah ambil yang kali pertama. Okey, katalah kali pertama tu kita dapat guli biru. Biru dah keluar, yang tinggal ni dah tinggal 3 biji guli. Kita mungkin boleh dapat biru merah, biru hijau atau biru kuning. Ataupun kali pertama kita ambil cabut tu dapat guli hijau. Lepas tu kita cabut lagi satu, mungkin kita dapat hijau merah, hijau biru, hijau kuning. Ataupun mula-mula dah cabut guli kuning, kemudian kita dapat guli merah, kita dapat kuning merah, kuning biru. Salah ni. Ni apa ni? Ni bukan K, mana boleh K ni? Hijau. Apa ni K? Hijau. Betul kan nanti? Okey, ni patutnya KM, kuning merah, kuning biru dan kuning hijau lah. Sebab kuning dah ambil kali pertama tadi. Okay, soalan yang pertama. Berdasarkan maklumat di atas, senaraikan semua kesudahan yang mungkin. Kamu dah buat gambar rajah pokok. Okey, kamu senaraikanlah. MB, MH, MK. BM, BH, BK. Betul? Ni pun cikgu tulis salah ni. HM, HB, HK ataupun KM, KB, KH Yang ni KH tau. Cikgu dah silap ni. Kamu lah boleh buat pembetulan ni KH. Baik, ini ada berapa jawapan? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ada 12 jawapan. Ini dapat 2 markah. Okey. Soalan yang kedua. 10A2 ni, dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, cari kebarangkalian bahawa pasangan itu mempunyai guli merah. Jadi yang ni merah biru kita boleh ambil, merah biru, merah hijau, merah kuning kita ambil tiga-tiga ni. Pasangan ni mesti ada merah. BM ambil, BH ni tak ada merah kan. Yang mana ada M macam kita ambil, MB, MH, MK, BM, HM, KM. Yang tu je yang tidak. Lepas tu disuruh cari kebaran kalian. Berapa kebaran kalian ni? 6/12 lah cikgu. Ya ke? Betul lah tu, 6/12. Okay? Kamu faham cerita dia tu, kamu boleh jawab. 6/12. Okay? 6 jawapan daripada 12 jawapan kita tadi. Okay. 10B pula. Sekumpulan pelajar lelaki iaitu Ali, Badri, Chong dan Dilip ialah ahli kelab matematik. 2 orang antara mereka akan dipilih secara rawak ke pertandingan tersebut. Okay, cikgu buat kelas sikit lah.
Okay, ni satu bilik, satu kelas ni, satu kelab ni kan, kelab matematik ni ada 4 orang ni. Cikgu wakilkan A, B, C, D. Okay, 2 orang je kita nak pilih ni. Jadi nak tak nak bagi jawapan kita terceceh, cikgu pun buat juga gambar rajah pokok. Okay, baik, pelajar pertama kita pilih mungkin Ali, Badri, Chong, Dilip. Okay, kalau dah pilih Ali, takkan pilih Ali lagi kan? Pelajar yang kedua mestilah Ali dengan Bad, Ali dengan Chong atau Ali dengan Dilip. Atau Bad dengan Ali, Bad dengan Ali. Boleh ambil ke ni Bad dengan Ali? Sama tak kalau kita pilih Ali dengan Bad? Sama. Sama yo. Sama kan? Kalau cikgu dah pilih Ali, pilih pelajar kedua dapat pula Bad, pasangan dia Ali dengan Bad, betul? Betul. Kalau mula-mula cikgu pilih Bad, pasangan dia Ali, orang yang sama tak? Orang yang sama. Orang yang sama. Jadi kalau orang yang sama, jadi BA ni sama maksud dengan AB tadi. Jadi ada beberapa jawapan dekat sini yang cikgu tak ambil. Okay. A dengan B ni sama dengan B dengan A sama dengan A dengan B tadi. Jadi ni jawapan ni cikgu tak nak. Yang ni satu lagi. C dengan B sama dengan B dengan C tadi. Bad dengan Chong sama lah juga dengan pasangan dia Chong dengan Chong Ali dengan Chong sama maksud dengan Chong dengan Ali. Jadi jawapan tu tak payah ambil lah 2 kali. Okay. Satu lagi Chong dengan Bad pun sama. Dilip dengan Ali pun sama, Dilip dengan Bad pun sama, Dilip dengan Chong pun sama. Beliau orang yang sama kan, pasangan yang sama. Jadi jawapan untuk senarai itu ialah Ali dengan Bad, Ali dengan Chong, Ali dengan Dilip, atau Bad dengan Chong, Bad dengan Dilip, dan Dilip dengan Chong. Itu je. Sebab Dilip dengan Chong sama juga orang yang sama, Chong dengan Dilip. Jadi cikgu, walaupun cikgu gunakan gambar rajah pokok, tapi untuk kes macam ni, kes soalan B ni, kamu kena hati-hati. Apa beza dengan kes yang tadi, yang cerita guli tadi? Guli tadi memang dia tak ada kata merah sama dengan biru, biru sama dengan merah. Tak. Dia kita ikut giliran. Kalau dah dapat merah, akan dapat biru lepas tu. Kalau mula dapat biru, akan dapat merah selepas itu. Itu ada beza. Ada beza soalan A dengan soalan B. Jadi ini ialah ruang sampel dia. Okey, soalan yang kedua. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, cari kebarangkalian bahawa Ali tidak terpilih. Tengok jawapan kita ni, yang mana tak ada Ali? Ini semua ada Ali kan? Okey, yang tak ada Ali B, C, BD, CD. Apa 3 orang yang tak ada Ali? Okey, dah dapat markah penuh ke belum ni? Belum. Apa nak buat? 3 Cari kebarangkalian. Apa jawapan? 3 per 12. 3 per 12. Yang atas tu. 6 per 12. 3 dah betul. 3 per 6. 3 per 6. 3 per 6. Mana datang 12? Mana datang 12? Sebab kita tak ambil jawapan tadi kan? Ini ruang sampel kita. Ruang sampel kita 6 je. 6 sahaja. Jadi 3 per 6 saja. Ini tadi 6 per 12. Nampak? Jangan tertipu dengan soalan. Kena fikir sikit tapi boleh jawab. Tak payah guna kalkulator, senang je. Okey. Dari Terengganu, mari kita tengok cerita COVID dekat Johor. Okey, Rajah menunjukkan 5 keping tadi dah jawapan dah? Dah selesai dah tadi? Dah cikgu. Dah. Okey. Baik, Rajah menunjukkan 5 keping kad huruf yang dimasukkan dalam sebuah kotak. Dalam sebuah kotak dia nak senang kita ingat, dia letak kad COVID ni COVID. 2 keping kad dipilih, ni bukan dipilih, dipilih secara rawak dari kotak itu satu demi satu dengan pengembalian. Tadi negeri yang kita pergi tadi ni Terengganu tanpa pengembalian. Nampak ayat ni, tanpa pengembalian. Sekarang dekat Johor ni dengan pengembalian. Maknanya bila kamu dah keluarkan C, masukkan balik C dalam kotak. Dah keluarkan O, nak tarik kali yang kedua, masuk dulu O tu balik dalam kotak. Itu maksud dengan pengembalian. Okey, ini pun kamu tak payah
buat gambar rajah pokok sebab dia dah adakan jadual. Okey, soalan pertama, lengkapkan ruang sampel dalam jadual di bawah. Lengkapkan sebab dia ada pattern tu kan. Dia dah bantu kamu cari jawapan. Okey, lengkapkan dulu. Ada ruang jawapan muka surat 5 modul tu. Lengkapkan dulu. Okey. Orang tu pun dah suruh kita berhenti. Apa satu lagi soalan? Okey dah? Dah lengkap dah? Dah, dah. Dah? Dah. Baik. Alhamdulillah. Okey, sekarang ni soalan yang ni 2 markah lengkapkan jadual tadi 2 markah. Settle. Okey. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi peristiwa itu, hitung kebarangkalian bahawa 2 keping kad yang dipilih itu mempunyai huruf yang sama. Dekat mana yang ada huruf sama? CC, OO, Vivi. lagi? VV. DD, CC, OO, VV, II, DD. Itu dia 2 kad huruf sama. Jawapan, hitung kebarangkalian. Berapa kebarangkalian dia? 5/25. 5/25. Okay, bagus. Okay, soalan ini dah 2 markah. 1, senaraikan jawapan. 1 markah. Jawab kebarangkalian, 1 markah. Jadi kamu dah dapat 4 markah kat situ. 2 kotak, senarai 1 markah, jawapan 1 markah. Dan 4 markah. Okey, 2 lagi markah. Kad pertama ialah kad huruf vokal atau ni mana salah satu Kad pertama, kad huruf vokal atau kad kedua ialah kad konsonan. Vokal ni apa? A-I-O-U. Nah, okey. Kad vokal A-E-I-O-U, konsonan tu bukan A-E-I-O-U. Baik, carilah. Kad huruf vokal, ambil dulu yang huruf vokal kat sini. Mana huruf vokal? O ni boleh ambil semua ni. Sebab O ni vokal. Ambil semua ni. 5 ni. Yang I ni pun huruf vokal. I ni pun ambil. Lepas tu I je. sorry. Kad pertama ialah kad huruf vokal. Vokal. Okey. Ambil yang ni dulu. Yang melintang ni. Kad pertama kan? Kad pertama huruf vokal. I bawah melintang ni pun huruf vokal kad pertama. Okey. Atau kad kedua huruf konsonan. Konsonan ni pun boleh ambil semua ni. Kad kedua konsonan. Ini pun konsonan. Lepas tu D ni semua pun konsonan. Jadi, senaraikan. Memang banyak tu. O, C. Kad pertama ialah kad huruf vokal atau kad kedua ialah konsonan. Ni C. Yang C ni konsonan kan. Macam tu. Okay, ada berapa jawapan sini? Barangkalian ada berapa? 19/25. Kalau kamu nak jawab kebarangkalian, dia tulis 19 saja. 19 tu bilangan kebarangkalian dia mesti per dengan ruang sampel. 19/25. Dapat lagi 2 markah. Okey. Dan soalan terakhir untuk hari ni. Soalan terakhir untuk hari ni. Kita pergi Johor set 2 pula. Cerita air tebu. Rajah menunjukkan 3 keping kad berlabel huruf dalam bakul 1 dan ada 3 keping kad huruf di bakul 1 dan 4 keping kad berlabel nombor dalam bakul 2. Berlabel dengan nombor. Huruf pun juga itu patutnya huruf juga tu. Air tebu kan? Tebu kan nombor tu huruf juga. Baik, sekeping kad dipilih secara gawak daripada bakul 1 dan bakul 2. Senaraikan semua kesudahan peristiwa yang mungkin. Okey, tak apa, tak ada masalah walaupun dia tak bagi kita jadual. Apa cara untuk kita tak tercecer jawapan? Buat pokok. Betul pokok. Okey, gambar rajah pokok. Bakul pertama cikgu boleh dapat A atau cikgu boleh dapat kad I atau cikgu boleh dapat kad A. Okey. Lepas tu bakul kedua cikgu boleh dapat AT, AE, AB atau AU. Okey, pasangan dia. Ataupun bakul pertama cikgu dapat I, lepas tu bakul kedua nanti akan dapat IT, IE, IB, IU.
Ataupun bila dapat R, lepas tu dapat RT, RE, RB, RU, air tebu. Okey. Jadi ini ialah contoh untuk gambar ajar pokok ni membantu kita supaya jawapan kita tidak tercecing. Senang kan lah. Berapa markah? 1, 2. Berapa markah Ana? Maira berapa? 2. 2 markah. Senarai je 2 markah. Sekarang kamu dah nampak tak bentuk soalan kebarangkalian ni macam mana? Kan pattern dia macam mana? Dia cuma peristiwa je lain-lain. Tapi sama je soalan tu. Soalan tu bentuk tu sama. Okey. Jadi yang 2 markah ni ialah senaraikan dulu jawapan-jawapan dia. Jawapan yang mungkin untuk ruang sampel. Okey, B. Seterusnya, cari kebarangkalian bahawa kedua-dua kad yang dipilih adalah konsonan. So kita tengoklah jawapan ni. AT ni boleh ambil tak? Boleh ke tak boleh? Tak. Tak. A ni kan vokal kan. Okay, AT, AE, AB buang. AU buang. IT, IE, IB, IU buang. Yang tinggal, so dia kena kedua-dua kad mesti konsonan. RT boleh? Boleh. RE boleh? Tak. RE boleh tak? RE tak boleh. Boleh. RE tak boleh. Dia nak dua-dua kad mesti konsonan. RT boleh, RE tak boleh. E ni vokal RB boleh? Boleh. Boleh. RU? Tak. Tak. Jadi ada berapa jawapan tu kat situ? 2/12. 2. 2 je kan? Jawapan dia 2/12. 12. Berapa markah tu? 1. 4 je. 4. Dekat sini dah 4 lah. A tu dah 2 markah. B1 ni yang senarai 1 markah, jawapan 1 markah. Okey, yang kedua pula. Sekurang-kurangnya satu kad berulang vokal dipilih. Sekurang-kurangnya 1. Dari 2 pun tak apalah. Sekurang-kurangnya 1. Jadi AT boleh? Boleh. Boleh. AT, AE, AB, AU. Okey, vokal IT, yang I pun semua boleh. Ambil semua yang A, ambil semua yang ada I. Okey, RT ni? Tak. Tak boleh. Tak boleh. RE? Boleh. Boleh. RB? Tak. Boleh. RU? Boleh. 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 Apa jawapan yang boleh tu dia? 10/12. Untuk Eh, 10. Oh ya? Okey, kita cuba tengok. Okey, jawapan dia 10. Naik. Itulah bentuk. Kita nak refresh saja Kita bukan nak belajar balik bermula macam tu. Kita nak refresh je. Macam inilah bentuk soalan. Kalau soalan asas nombor dan soalan kebarangkalian kita dua. Ada soalan tak? Boleh faham tak? Jelas tak sekarang? Tu dia. Jelas. Jelas daripada 1 sampai 10 berapa jelasnya? 10. Oh, 10. Okey. 10. 9. Satu tu? 9. Satu tu kenapa? Kena banyak buat latihan Satu tu ada yang tertinggal. Ya, kena banyak buat. Tinggal. Bismillah tak? Bismillah. Okey.